Hari ini kita akan cuba membincangkan bagaimanakah cara untuk memahami kehendak soalan kertas 3. Okey, sebelum tu, kertas 3 ni mengandungi dua bahagian. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A mengandungi 33 markah, bahagian B 17 markah. So total kita ada 50 markah. Okey, kita straight dengan soalan 1. Okay, now soalan 1, first thing, kalau untuk kertas 3, the first thing awak kena cari adalah pemboleh ubah. So, cuba fahamkan kehendak soalan. Okay, kita tengok soalan ni ya. Okay, resapan ialah proses pergerakan bahan dari persekitaran luar yang berlaku melalui membran plasma untuk memenuhi keperluan asas organisma. Okey, kadar resapan tu kadar resapan bahan bergantung kepada luas permukaan dan isi padu sel. Rajah 1.1 menunjukkan 4 cube berwarna merah jambu yang berbeza. Okey, so kita ada J, K, L, M. Now, kadar resapan di sini sebenarnya, kadar resapan sebenarnya merujuk kepada apa? Ini adalah RV, responding variable. Bahasa Melayu panggil adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, and then kita nampak tak saiz J, K, L dan M yang berbeza ni kan? So, kita ada saiz, nampak tak? Saiz cube yang berbeza. So, terus tulis RV dalam soalan ni, ini adalah kadar resapan. And then MV adalah saiz cube agar. Okay, agar. Okay. Now, biasanya tips tau. Kalau lah tengok cari MV dengan RV daripada soalan, this one bila masa sesuai kita guna, ini kita akan guna masa soalan inference. Okay, kita teruskan. Now, tengok right. Biasa daripada soalan kita dah boleh tahu 3 pemboleh ubah. Kita dah dapat 2 pemboleh ubah tadi, MV dan juga RV. So, kita tengok lagi, tengok Okay, cube J direndam ke dalam larutan bika seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okay, dalam gambar rajah ni tengok, okay, menggunakan 6 ml isi padu asid hidroklorik. So, dimulakan dengan serta merta. So, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna direkodkan. Ni sebenarnya ini adalah dia punya RV ni. Okay, now, so apakah MV dalam eksperimen ni? MV dia adalah this one. Ini adalah MV pula. Fixed variable, FV. So, okay, isi padu asid hidroklorik. Alright. Okay. Right. And then kita tengok soalan yang pertama. Now, dalam soalan yang pertama, biasanya saya bagi satu tips. Awak tengok, kalaulah yang ini kita kena cari, fill in the blanks, yang ini adalah RV, responding variable. So, this one yang kita manipulasi, yang berubah-ubah ni, okay, yang diubah-ubah ni, ini adalah MV. So, this one also MV. Sebab ni merujuk kepada ni kan. Okay. Alright. So, soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, rekodkan masa yang diambil. So, awak tengok daripada soalan, yang ni tricky sikit tau. Soalan ni minta dalam bentuk minit. Jadi, tapi dekat sini, dalam jadual keputusan ni, dalam bentuk minit dan juga saat. Oleh itu, this one, you guys kena tukar dalam minit. Okey, contoh yang ini adalah 2.5. This one adalah 9.9. Ini adalah 20.1. Ini adalah 30.0. Tips untuk jawapan dalam titik perpuluhan. Satu tips, jawapan mestilah titik perpuluhan wajib seragam. Kalau you guys gunakan satu titik perpuluhan, semua wajib satu titik perpuluhan. Kalau you guys guna 2 titik perpuluhan, so awak semua kena letak 2 titik perpuluhan. So, keyword untuk bahagian rekod data, tengok titik perpuluhan wajib seragam dan tengok kehendak soalan. Okay, kita teruskan. Now, ini kita we have done this one. Tengok soalan yang ni, pemerhatian. Now, tips untuk pemerhatian. Pemerhatian ni adalah kita tengok daripada jadual keputusan.
So, ini benda yang kita nampak pakai mata kita. Okay, ini adalah yang tersurat. Which is, awak kena tengok ini. This one. Okay, this one and this one. Disebabkan ini dua-dua MV kan, you guys boleh pilih satu. So, saya ambil cube agar tau. Okay, so dekat sini, keyword untuk observation, mesti ada MV, RV, mesti ada nilai. Jika ada unit, wajib letaklah unit. Nilai, saya tambah sikit, plus unit jika perlu. Okay, so contoh. Tengok ya. Alright, saya ambil sini. Agar cube J, saya tulis je. Ini bahasa Melayu saya tak cantik tau. Okay, satu lagi tips untuk observation. Ambil bacaan paling tinggi dan bacaan paling rendah. So, contoh. Okay, saya ambil satu yang paling tinggi. Okay, bacaan yang paling rendah. This one, ini adalah masa yang paling rendah. J ni masa paling rendah. Ini adalah masa yang paling tinggi. So, ini paling rendah, ini paling tinggi. So, saya ambil cube J. Okay, now, cube J. Tulis. Masa ini kena salin betul-betul sama macam jadual keputusan. Okay, kalau macam ni saya terbuat ni, ni adalah contoh yang salah. Ini salah, tak dapat markah. Okay, sebab dekat dalam jadual keputusan adalah cube agar J. Masa yang diambil untuk cube, jangan buat short form saya dah SPM. Cube agar menjadi tidak berwarna ialah 2.5 minit. Ni dah cantik. Sebab ini adalah MV. Masa yang diambil untuk cube menjadi tidak berwarna ni, ini adalah RV. Ini adalah nilai dan unit. Okay, ni bacaan yang paling cepat. Tengok, bacaan yang paling lambat pula. Cube agar M. Okay, ni saya ni masa bla 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 berwarna ialah 30 minit. Okay, so ambil bacaan yang paling ekstrim. Ekstrim paling kecil, ekstrim paling besar. So, tengok inference Okay, so awak tengok, awak kena tafsirkan. Cube J ni, kan tadi kita tengok dia punya ni, total surface area ni kan. So, kita nak cakap cube J ni, ini ni size-nya apa? Yang ni of course lah, ini size-nya adalah kecil. Ini adalah size-nya adalah besar. So, cepat ni mewakili apa? Ini adalah mewakili kadar resapan. So, sini kadar resapannya, kalaulah dia kecil, kadar resapannya adalah cepat. Kalau this one untuk M, kadar resapan adalah lambat. Okay, so salin. Tafsiran ni yang kita kata, ini pun sebenarnya ada kaitan MV, RV, tapi ini adalah yang tersirat. RV ni boleh cari kat mana? Ini boleh cari dalam soalan. So, cube J. So, awak boleh tengok cube J ni apa? Cube J size adalah kecil. Oleh itu, kadar resapan adalah cepat. Kalau yang ni pula, bahasa saya tak cantik sikit, awak boleh cantikkan lagi Ini pula cube size. Ni cantik, saya cantikkan sikit. Size cube M adalah besar. Oleh itu, kadar resapan adalah lambat.
But okay, so nampak tak? Kalau dekat sini tips untuk inference, awak ada MV, ada RV, tersirat. Sini jangan letak nilai dan unit. Di sini jangan. So kat sini boleh letak besar atau kecil, tinggi atau rendah. Okay, now kita tengok soalan seterusnya. Okay, now soalan seterusnya adalah, this one dah, inference dah. Okay, pemboleh ubah. Now, pemboleh ubah ni, the first you have to remember, pemboleh ubah ni mesti ada parameter. Contoh, cube agar. Apa yang kita nak cakap pasal cube agar? Kita boleh cakap parameter dia adalah saiz, panjang atau isi padu. Pilih satu. Kalau katakanlah yang ini, bergerak balas. Yang bergerak balas ni kita ada dua. Masa yang diambil untuk cube menjadi tidak berwarna, ini adalah daripada result ataupun keputusan. Yang ini adalah daripada soalan. Yang ni saya ambil ni lah isi padu asid hidroklorik, which is dalam gambar rajah. Okay, now apakah kaedah pengendalian radas? Maksud kaedah pengendalian radas ni adalah macam kata kerja. Apa yang awak buat? Kalau untuk dimanipulasi, keyword dia mesti kata ubah atau beza. So, apa awak buat dekat saiz? Ubah saiz cube agar-agar. Ataupun keyword dia gunakan saiz agar-agar yang berbeza. Okay, now yang ini careful. Kalau you guys sebelah sini cerita pasal size cube agar-agar, sini pun mesti cerita pasal size cube agar-agar. Jangan dekat sini cerita size cube agar-agar, sini awak cerita nisbah jumlah luas permukaan per isi padu. Okay. Now yang ni saya tambah. Dimanipulasi ni selain daripada cube agar-agar ni, actually adalah jumlah luas permukaan per isi padu agar-agar. Itulah. Okay, right. So, keyword lagi sekali manipulasi, kata kerja mesti ubah atau beza. Kalau bergerak balas, tengok. Kalaulah bergerak balas awak ambil daripada result jadual keputusan, kata kerjanya mesti rekod apa radas yang digunakan. Kalaulah awak punya responding variable adalah daripada soalan, which is kadar. Kalau kadar, mesti hitung kadar resapan. Wajib letak formula. Awak tak boleh masa yang diambil, you guys tulis yang ini. Katakanlah kadar resapan, awak kata rekod. Yang ni salah lah sebab tak selari. So keyword bergerak balas, tengok. Kalau masa, keyword dia mesti rekod. Wajib ada apakah radas. Kalaulah kadar resapan daripada soalan, okay, keywordnya adalah hitung. Wajib letak apa? Letak formula. Okay, this one, isi padu asid hidroklorik. Keyword di sini adalah tetapkan. Kalau dalam pada soalan, dia dah telah diberikan isi padu asid hidroklorik kan? So, awak kena mention berapakah isi padu yang digunakan. So, tetapkan isi padu asid hidroklorik pada berapa? 6 ml. So far okay? Alright, saya teruskan hipotesis. Kacang hipotesis kan? So, hipotesis, okay, tengok sini hipotesis mesti adalah kaitan antara MV, manipulated variable, responding variable dan juga hubungan. Kita tengok. Okay, nah, kalaulah saya cadangkan hipotesis awak hubungan wajib betul. Kenapa betul? Maksudnya awak boleh tafsir daripada keputusan di sini. So awak nampak, kalau saiz agar tu kecil, kadar resapannya adalah rendah. Kadar resapannya adalah tinggi. Kalaulah saiz agar tu besar, kadar resapannya adalah rendah. Ataupun awak nak kata, bila saiz cube tu adalah besar, masa yang diambil adalah lama. Okay, cuba buat hipotesis tu bagi betul. Okay, alright. So, now, di sini saya nak ambil tulisan yang pendek sikit lah. Okay, so, di sini hipotesis kita. Okay, right. Di sini, okay, hipotesis kalau semakin-semakin. Okay, yang ini kalau perbandingan. Kalau perbandingan, yang ini kacang tanah. Ini adalah dalam nilai kalori. Contoh, kacang tanah punya nilai tenaga lebih tinggi berbanding. Mesti ada kataan berbanding
gajus dan juga badam. So maksudnya kalaulah perbandingan antara MV yang bahan berbeza, ada gajus, ada badam dengan kacang tanah, tak sesuai kan guna perkataan semakin-semakin. So kalaulah awak tengok eksperimen tu pakai jenis MV yang berbeza, sampel yang berbeza, guna yang ini. Tapi untuk eksperimen yang ini kita pakai bahan yang sama, which is cube agar, tapi cube agar tu saiz yang berbeza. So kita boleh guna perkataan semakin. So saya buat sini, semakin ataupun jika lah, ada orang suka jika saiz cube agar berkurang, semakin berkurang, kadar resapan bertambah. Ni dah okey dah ni. Saiz cube ni mewakili ini adalah MV, kadar resapan ini adalah RV. So bertambah berkurang ni merujuk kepada apa? Ini adalah H dia, hubungan dia. So okey, complete. Ngam 3 markah. Okay, seterusnya after hypothesis, this one we have dimension penjadualan data. Dalam penjadualan data, kita terus jadual yang betul. Okay, dalam penjadualan data, okay, dia tengok daripada tajuk, dapat 3 markah. Okay, 3 markah ni dari segi kriteria apa? 3 markah. Okay, so dia tengok mula adalah tajuk. Tajuk adalah this one. Saya tukar pen lah. Okay, tajuk. Tajuk mesti ada unit. Tajuk mesti ada unit. Ni dah 1 markah. Lepas tu data keputusan. Maksudnya awak transfer data daripada jadual keputusan. Ni tak lengkap sikit. So saya isikan lah. 2.5. Sini adalah 9.9. Sini adalah 20.1. Sini adalah 30.0. Ini adalah D, data. Okay. Kemudian kira lah. Sini dapat 0.4. Sini. Okay. Calculation di sini. Kalau boleh tolonglah letak 2 titik perpuluhan. 1.0. 0.05. Sini adalah 0.03. So ini mesti seragam. Berapa titik seragam, uniform. Berapa titik perpuluhan sesuai, which is 2 titik perpuluhan. Okay, so ini ada, calculation ada. So ngam dapat 3 markah. Senang kan? Right. So kita teruskan. Okay. Right. Ni lukis graf. Okay, lukis graf. Okay, skala wajib seragam. Titik mesti plot dengan betul, lengkungan tu mesti cantik. Untuk bio, kita bukan macam fizik tau. Kita hanya sambungkan titik awal hingga titik akhir. Jangan bagi dia pintasan. Okay, so takut awak confuse dengan fizik. Okay, so katakanlah akhirnya dia jadi macam ni. Okay, so this one awak tengok. Ini skala dia seragam kan? So skala okay. Pindah titik okay. Satu lagi markah, titik okay. And then awak tengok ni, ini. Kita hanya sambungkan antara titik dengan titik. Ini adalah freehand, tak guna pembaris. So dapat 3 markah. Alright, so senang Okay, just tips je kat sini, jangan confuse dengan graf fizik. Okay, seterusnya. The question is relationship. Nyatakan hubungan antara kadar resapan dengan jumlah luas permukaan perisi padu. So daripada sini awak nampak. Okay. Tengok dekat sini kadar resapan dan juga jumlah luas permukaan perisi padu. Awak kena mention ini dulu sebab ini adalah MV. Ini adalah RV. Jangan terbalik So ingat yang bawah ni ini adalah MV. Yang ini adalah RV. So mention dulu yang ini. Maksudnya apabila salin balik yang ni apabila saya buat short form jumlah luas permukaan perisi padu bertambah
bertambah. Tengok daripada graf je. Okey, apa jadi pada kadar resapan? Okey, kadar resapan bertambah bagi dua alasan. Kerana first, awak ulas pasal yang ini, jumlah luas permukaan isi padu. Kerana bila jumlah luas permukaan isi padu ni bertambah, maksudnya kerana saiz semakin kecil. Kerana saiz cube agar semakin kecil. Oleh itu, ulas yang ini, kadar resapan, macam mana kita boleh tahu kadar resapan adalah melalui masa. Kerana apabila saiz cube agar semakin kecil, masa, ni alasan nombor 2. Ini alasan nombor 2. Masa yang diambil oleh cube agar menjadi tidak berwarna semakin pendek ataupun semakin pendek atau semakin cepat. So, awak ingat kalau relationship, first, relationship berdasarkan graf. Dan relationship ni wajib MV mesti mention dulu. Maksudnya mention yang bawah ni dulu, baru mention yang ini. So, bila RV betul, barulah kita boleh tengok sebab. Macam mana nak tahu sebab? Ulas dulu pasal MV, kemudian ulas pasal RV. Maksudnya tafsiran dia. Okay. Now, soalan seterusnya adalah definisi secara operasi. Okay. Now, ni tadi kita dah kan bagi alasan. Okay. Now, ni tadi saiz cube makin berkurang, masa yang diambil cube tidak berwarna adalah pendek. Ini adalah RV. Macam saya cakap, mention dulu dia punya MV, baru RV. Okay. Now, kemudian definisi secara operasi. Definisi secara operasi, dia tanya dekat sini adalah mengenai kadar resapan. So, kadar resapan tu apa? Dia proses ke bahan? So, kadar resapan adalah proses. Proses apa? Okey, proses ini adalah proses apa? Awak tengok daripada eksperimen ni. Okey, apa yang bergerak? So, proses pergerakan asid hidroklorik ke dalam cube agar. Okey, ini dah satu markah dah ni. Okey, yang ini wajib. Okey, ditentukan atau ditunjukkan. Ni wajib. Perkataan ditentukan atau ditunjukkan ni adalah wajib. Ditentukan apa? Ditentukan oleh apa? Masa yang diambil oleh cube agar menjadi tidak berwarna. Ini dapat di mana? Ini adalah RV daripada results. Kemudian, dia ada perkataan bergantung atau dipengaruhi. Dipengaruhi oleh apa? Oleh jumlah luas permukaan perisi padu ataupun saiz cube agar. Ini dapat daripada mana? Ini adalah MV. MV daripada mana? MV daripada result. Sebab tu, apakah yang dimaksudkan definisi secara operasi? What you see, what you do based from the experiment. Okay, next questions. The last one. Okay, now. Okay, the last one for question 1. Okay, so di sini. Okay, you guys tengok Okay, ramalan. Kita ada dekat sini, ni dikata kat sini adalah sekumpulan murid yang lain telah menjalankan eksperimen yang sama dengan menggunakan cube agar 20 ml. Tetapi cube agar tu dipotong 8. Okay, 20 ml ni bersamaan dengan mana 20 ml. Kalau you guys tengok daripada soalan 20 ml. Okay, 20 ml ni macam cube M. Ini macam cube M.
Tapi dia dah potong jadi 10 ml. So 10 ml ni macam cube K. So soalan ni tricky tau. So ada 2 jawapan. So tapi tips dia kat sini bukan 2 jawapan. Maksudnya dekat sini you guys punya jawapan ramalan tu mesti dalam bentuk unit. So maksudnya sini macam K kan. So tengok dekat sini. Ni kena berfikir sikit. Awak tengok dekat K. Tengok sekejap. Dekat K, masa yang diambil oleh K sini adalah 9.9 kan. So jawapan ramalan awak boleh kata bacaan tu adalah 9.9 minit. Ataupun bacaan dia boleh jadi, prediction ni boleh jadi, sekejap, saya lupa. Okey, antara 8.0 hingga 20.1. So senang kata, kalaulah saya, awak tengok kena fikir sikit daripada sini. Sebab asalnya adalah daripada macam M kan. So sekarang dah jadi bentuk K. So ramalan tu, bacaan tu boleh jadi sama dengan K, which is ramalan you guys adalah sorry. Okay, dia kata masa kan. So bila masa so 9.9 minit. Okay, alright. So awak kena bagi 2 alasan. So alasannya adalah saiz cube menjadi semakin kecil. Oleh itu, jumlah luas permukaan perisi padunya menjadi semakin besar. Oleh itu, kadar resapan adalah cepat. Tapi sebenarnya keyword prediction mesti ada nilai. Lepas tu sebenarnya hanya 2 alasan sahaja. So dekat sini ada 3 alasan kan. So pilih 2 daripada 3. Okey, last sekali untuk soalan 1. Soalan ni tricky sikit. Dia kata kat sini, mana satu kadar resapan yang tinggi, mana satu kadar resapan yang rendah. So di sini, okey, untuk perkelasan, tipsnya kat sini kalau boleh janganlah katakanlah ini soalan ni nasib baik dia bagi 5. Kalau dia bagi 6, jangan terpedaya nak bagi dia balance. So you guys boleh jadikan katakanlah 6 boleh jadi 4, sebelah tu 2. So kat sini jangan risau, okey. So dekat sini awak tengok saiz mana yang paling besar. Mana satu yang multiselular. Ini multiselular kan. This one adalah multiselular, multisel, organisma multisel. So yang organisma multisel yang saiznya lebih besar, biasanya kadar resapannya adalah rendah. Oleh itu kan biasanya ini ni jawapannya Q dan S. So sini adalah ni organisma multisel kan. Ini adalah yeast. Ini adalah alveolus multisel. Tak sesuai pula. Ini adalah macam ni. Nampak tak bulat-bulat? Of course lah jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar. Bila dia besar, senang kata kadar resapannya adalah cepat. So ini kita terima sebab dia adalah organisma unisel. So P. Kenapa kita ambil R? Sebab ini alveolus. Nampak tak jumlah luas permukaannya? Ini tempat pertukaran gas. So, of course lah R. Ni nampak tak akar? Akar ni nampak banyak kan? So, jumlah luas permukaan perisi padunya juga adalah besar. So, T. So, jawapan sini P, R dan T. So, itu sahaja untuk soalan nombor 1. So, saya akan sambung pada part 2 untuk soalan nombor 2 insyaAllah.